Selamat sejahtera. Okay, terima kasih kepada semua yang memberi sokongan untuk camp Robocation kita hari ini. Jadi saya harap selepas ni akan ada lagi kawan-kawan kita yang akan masuk. Okay, yang belum tengok WhatsApp, mungkin mereka akan tengok selepas ini dan mereka akan masuk. Dan diharap lebih ramai lagi lah selepas ini. Okay, jadi untuk hari ini, kita akan bentangkan apa yang kita telah belajar sepanjang bulan lepas tentang cara-cara membina robot menggunakan kit robot yang telah dibekalkan kepada sekolah kita. Jadi kita telah diajar daripada kosong, daripada tak tahu apa-apa. Diajar apa komponen yang digunakan, apa fungsi komponen, macam mana dia berfungsi, macam mana kita nak beri arahan kepada mikro pengawal. Dia ajar daripada basic, daripada robot tu bercerai-cerai sehingga kita pasang bersatu menjadi sebuah robot dan boleh berfungsi. Dan awak pun dah pandai macam mana daripada tak tahu apa-apa, dan awak dah tahu macam mana nak install apps, macam mana nak pasang robot, macam mana nak gerakkan robot. Jadi bila kita dah tahu, ilmu tu kita dah dapat, kita telah diamanahkan oleh pihak penganjur supaya kita sampaikan apa yang telah disampaikan pada kita kepada kawan-kawan awak pula. Jadi kita perlu jalankan amanah itu. Ilmu yang kita dapat tu kita perlu sampaikan. Macam saya dapat ilmu, saya sampaikan pada awak, saya pesan pada awak apa yang perlu sampaikan pada kawan-kawan dan awak perlu jalankan amanah itu, sampaikan apa yang awak dapat kepada kawan-kawan. Anggap itu sebagai tanggungjawab sosial. Tanggungjawab awak dan kita akan dibalas. Jadi kita buat sebaik mungkin untuk sampaikan apa yang telah diberikan. Jadi diharapkan camp hari ini berjalan lancar seperti yang dirancang. Jadi saya menjemput presenter yang pertama untuk menerangkan tentang komponen-komponen yang kita guna dalam membuat robot. Jadi presenter pertama kita ialah Nur Shazlin. Shazlin ada tak? Okey, kalau Shazlin tak ada, kita jemput presenter yang kedua dahululah. Presenter kedua kita Muhammad Afiq sekarang kan? Muhammad Afiq. Boleh teruskan Muhammad Afiq. Teruskan. Ada slide tak Afiq? Ada, jap. Boleh teruskan tentang sistem elektronik yang kita guna dalam robot. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid sekalian. Nama saya Muhammad Afiq Danish dari Satu Dedikasi akan menerangkan berkaitan sistem elektronik, iaitu input dan output. Perhati input atau penderia sensor, sentuhan LDR, switch tekan GPS, input, mengawal controller, papan Arduino microcontroller board, output, peranti output aktuator, led geganti pembas. Papan serasi Arduino Uno. Kenali papan serasi Arduino Uno. Jack kuasa
digunakan untuk sambungan kuasa ke papan serasi Arduino Uno voltan masukan yang dicadangkan 7 hingga 12 voltan. Bekalan kuasa power supply 5 voltan, 3.3 voltan dan GND boleh digunakan untuk memberi kuasa kepada litar luaran. Pin adalah pin untuk voltan masukan yang dicadangkan 7 hingga 12 voltan. Pin input analog input. Terdapat 6 pin input analog yang terdiri daripada A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Port USB port berkomunikasi dengan komputer, memuat naik program, upload ke dalam papan serasi Arduino Uno, membekalkan kuasa kepada papan serasi Arduino Uno dengan voltan masukan adalah 5 voltan sahaja. Butang reset button menetapkan semula papan serasi Arduino Uno apabila ditekan dalam erti lain untuk mengembalikan kepada keadaan awal program. Pin input atau output digital input atau output. Terdapat 14 pin input atau output digital 0 hingga 13. Pin 0 dan 1 juga adalah RX dan TX yang boleh digunakan untuk komunikasi siri. Pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11 juga adalah pin PWM yang diwakili simbol. Papan L298P berasaskan chip pemacu motor L298P memacu dua motor arus terus maksimum 2A untuk setiap motor. Mempunyai pembas aktif, pin input dan output, pin masukan analog, penyambung motor servo, penyambung motor Bluetooth, penyambung motor sensor ultrasonik. Penyambung ke papan serasi Arduino Uno. Okey. Ini adalah apa? Apabila papan serasi Arduino Uno disambungkan dengan L298P tadi. Okey, yang diterangkan oleh Afiq tadi, dua-dua papan ini, okey, papan Arduino Uno dan papan L298P bila kita gabungkan dia akan jadi seperti ini. Okey, dua papan yang telah diterangkan oleh Afiq tadi. Okey. Jadi itu sahaja untuk part Afiq. Ini adalah bahagian pemproses. Okey, bahagian yang memproses dua-dua ini. Okey, Afiq cuba terangkan ni sikit Afiq. Sistem elektronik. Berarti input. Apa dia input, apa dia pengawal dan apa dia output. Input adalah mengesan seperti telinga, hidung atau mata. Output ialah tindakan seperti tangan dan kaki. Dan pengawal? Pengawal ialah seperti otak memproses data-data yang terdapat dalam fikiran manusia. Okey, dia memproses data yang dihantar oleh input dan data-data itu akan diproses lepas tu dan akan dihantar ke output untuk menjalankan arahan. Okey. Jadi itu saja untuk bahagian Afiq. Okey, seterusnya saya jemput presenter yang seterusnya. Syazlin ada masuk tak? Syazlin?
Okay, Syazlin tak masuk lagi. Kita jemput presenter seterusnya. Siapa? Presenter ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Iman bin Rizal dari kelas 2B. Okay. Iman present tentang download apps Pemasangan tak kau? Okay, pemasangan. Okay. Saya tunjuk. Okay. Gambar rajah di dalam ini merupakan pemasangan draw bobot asas. Link di YouTube akan disediakan di gambar rajah. Dan untuk pemasangan, nombor 1, chassis X 1 unit. Motor, gear, arus terus AT X 1 unit. Letakkan motor, gear, arus terus AT di dalam chassis. Pastikan wayar motor menghala ke dalam chassis. Nombor 2, skru M3 kali 28mm kali 2 unit. Masukkan skru seperti di dalam gambar. Nombor 3, ketatkan skru dan nut menggunakan pemutar skru, screwdriver. Pusingkan skru ke arah clockwise CW M3 nut kali 2 unit. Nombor 4, gambar tersebut menunjukkan motor berjaya dipasang di chassis. Dan seterusnya. Nombor 5, ulang langkah 1/4 untuk lagi sebelah motor seperti dalam gambar. Nombor 6. Seterusnya masukkan kedua-dua wayar motor melalui lubang ini. Nombor 7. Gambar menunjukkan wayar telah dimasuk ke dalam chassis. Nombor 8. Ketatkan nylon spacer ke dalam 4 lubang bersekru ini. Dan seterusnya. Nombor 9. Pusingkan nylon spacer ke arah clockwise untuk ketatkan skru. Nombor 10. Papan serasi Arduino Uno kali 1 unit. Letakkan papan serasi Arduino Uno pada nylon spacer. Nombor 11. Skru nylon kali 4 unit. Ketatkan papan serasi Arduino Uno pada nylon spacer menggunakan skru nylon. Nombor 12. Papan L298P kali 1 unit. Masukkan dan pin papan L298P ke terminal port papan serasi Arduino Uno. Seterusnya, 13. Pastikan pin pada papan L298P dan terminal port papan serasi Arduino Uno selari seperti dalam gambar. Nombor 13. Tekan papan L298P sehingga tidak dapat ditekan lagi pada papan serasi Arduino Uno seperti dalam gambar rajah. 14. Broadcaster kali 1 unit. Skru M3 X 6mm X 2 unit. Ketatkan skru M3 kali 6mm untuk pegang broadcaster. Nombor 5. 15. 45 kali 25mm pita velcro. Cangkuk N 1 unit. Tarik, cabut, tarik, pelekat pita velcro. Seterusnya. 16. Pemegang bateri 18650 kali 1 unit. Letakkan pita velcro cangkuk belakang pemegang bateri. 17. Gambar menunjukkan pita velcro cangkuk yang telah ditampal pada belakang pemegang bateri. 18. 45 kali 25mm pita velcro gelong X 1 unit. Cabut, tarik, pelekat pita velcro gelong dan lekatkan pada belakang chassis. 19. Gambar menunjukkan peta velcro gelong yang telah ditampal pada belakang chassis. Seterusnya. Lekatkan pemegang bateri menggunakan pita velcro yang telah ditampal tadi seperti di dalam gambar. Nombor 1. Wayar positif dan wayar negatif. Masukkan wayar pemegang bateri di bawah papan serasi Arduino Uno seperti dalam gambar. Nombor 22. Tarik wayar pemegang bateri di bawah papan serasi Arduino dan sambung ke papan L298P. Seterusnya, 23. Ketatkan skru di setiap pin terminal setiap sambungan. Pasangkan wayar positif merah di pin terminal VMS dan wayar negatif hitam di GND. Seterusnya, arah pandangan chassis dari depan dan belakang, kiri dan kanan seperti di dalam gambar rajah. Okay. Jadi itu saja. Okay.
Jadi itu saja untuk bahagian Iman. Iman telah terangkan pada kita macam mana nak pasang komponen-komponen yang dibekalkan, okey, menjadi sebuah robot seperti ini. Okey, dan tunjukkan di mana bahagian depan, mana bahagian kiri, kanan dan belakang robot. Okey. Jadi bila dah siap macam ni, kita perlu beri arahan kepada robot. Okey, supaya dia boleh bergerak. Okey. Jadi untuk memberi arahan itu, kita perlukan satu apps yang khas. Okey, yang khas, yang difahami oleh mikro pengawal. Okey, jadi kita perlu downloadkan satu apps yang sesuai. Jadi apps itu akan diterangkan oleh presenter kita yang seterusnya. Okey, iaitu Tiwa Rasen. Okey. Tiwa Rasen. Ya cikgu, boleh dengar ke? Boleh. Ada slide tak? Ada cikgu. Okey, teruskan. Okey. Tiwa share slide ke Tiwa? Ya cikgu. Okey, awak share slide ya. Sementara itu yang baru masuk boleh isikan kehadiran. Okey, yang baru masuk terus isikan kehadiran. Boleh nampak ke cikgu? Okey, boleh. Okey, kalau kamu tengok, saya Tiwa Rasen dari Satu Bestari. Saya nak terangkan kepada kamu cara untuk mendownloadkan apps untuk membuat coding. Okey, dulu saya beri link dalam chat untuk link yang boleh download dalam Google. Kamu klik je link yang tu dan ianya akan tunjuk macam ni, download Mblock. Okey, dalam ni kalau kamu pergi ke bawah ada Mblock PC version 5 tapi kita coding kan dalam version 3. Jadi kamu scroll je ke bawah dan tengok Mblock 3 dan kamu download je Mblock 3 for Windows. Yang ni kamu boleh gunakan untuk Windows 7, Windows 8 dan juga Windows 10. Kamu klik je download dan tunggu sehingga ini penuh. Okey, kamu boleh tengok yang di bawah ni Mblock ni dah download. Okey, kamu pergi ke sini. Okey, sini ada Mblock Win version 3. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu double klikkan application tu. Okey, selepas klikkan double klik, ia akan tunjuk macam ni. Do you want to allow this app to make changes to your device? Kamu klik je yes. Dan dia akan tanya untuk select setup language. Kamu tak perlu ubah apa-apa, English dan juga kamu klik je OK. Dan license agreement dia tanya, kamu klik je I accept the agreement dan klik next. Lepas tu select destination location, kamu klik next. Dan itu tanya select start menu folder, kamu klik next. Dan create a desktop shortcut dan kamu klik next dan ia tunjuk ready to install dan kamu klik je install. Okay, kita perlu tunggu untuk hijau ni sampai ke hujung ni. Yang download ni akan ambil masa. Kalau kamu punya laptop ni laju sangat, ia akan siap dengan cepat.
Okay, selepas dia dah finish, dia akan tanyakan complete the M-block setup. Kamu klik je launch M-block dan kamu klik finish. Okay, kalau kamu tunggu sekejap, M-block akan buka. Okay, inilah M-block yang kita dah download dengan betul dan dia dah open. Okay, sebelum tu kita perlu download, installkan Arduino driver untuk menggunakan Arduino untuk coding dalam Arduino robot kita, sebab kita gunakan papan serasi Arduino Uno. Jadi untuk codingkan dalam papan serasi Arduino Uno, kita perlu download, installkan Arduino driver. Dalam atas ni ada file, edit, connect. Kamu klik je yang ketiga connect tu. Dan yang last kali ada install Arduino driver. Kamu klik je install Arduino driver. Dan ia akan tanya, do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? Kamu klik je yes. Dan ia akan tanya macam ready to install. Kamu klik je install. Dan ianya akan hilang sendiri. Sekarang kita dah siap downloadkan app untuk coding. Itu saja, terima kasih. Okay, terima kasih Tiba. Okay, Tiba dah tunjukkan cara-cara macam mana nak download apps M-block. Okay, jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak gunakan apps itu. Okay, akan ditunjukkan oleh Sabarish. Macam mana nak codingkan, nak buat coding menggunakan apps M-block. Okay, untuk bunyikan buzzer pada robot. Okay, jadi saya jemput Sabarish untuk present bahagian membuat coding untuk buzzer. Okay. Sementara itu yang baru masuk, okay, boleh isi kehadiran pada link message. Okay. Untuk nombor 5, coding buzzer adalah Putera Syabil ya. Sabarish, nombor 6, coding motor kanan dan kiri. Oh sorry, okay. Syabil boleh teruskan present untuk coding buzzer. Syabil, boleh tak Syabil? Ya, kejap ya. Okay, boleh. Okay, yang baru masuk, boleh terus isi kehadirannya. Okay, kehadiran kita akan recordkan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Putra Syabil dari 2B dan sekarang ni saya nak ajar coding untuk pembas buzzer. Pengenalan output digital turn on atau off pembas pin 4. Active high. Perlukan isyarat high untuk aktifkan pembas supaya pembas berbunyi. Gunakan wait untuk mengawal masa durasi. Apa itu digital? Digital adalah teknologi data yang menggunakan nilai-nilai discrete, tidak berterusan. Hanya ada dua kemungkinan isyarat, iaitu high atau low. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu input digital, input isyarat masukkan, dan output digital isyarat keluaran. Voltan operasi VCC 5V. Pembas di atas papan L298P peranti output sebenarnya bersama dengan pin digital 4. Papan serasi Arduino Uno pengawal. Untuk mengaktifkan bunyi pembas, papan serasi Arduino yang bertindak sebagai pengawal hendaklah menghantar isyarat high kepada pembas. Dan jika hendak menghentikan bunyi, isyarat low pula yang perlu dihantar. Ini adalah blok yang perlu dimulakan terdahulu yang terletak di atas sekali. Ini adalah blok forever untuk mengulangi operasi selamanya.
Ini adalah blok output digital, set digital pin dan output as high. Ini adalah blok untuk tunggu dalam tempoh masa saat. Wait 1 second. Okay. Sekarang kita mulakan pengaturcaraan di M-block, M3 block app untuk coding buzzer. Pertama sekali kita tekan di edit. Kita klik di edit di atas ini dan tekan Arduino mode. Selepas itu cari board, klik board dan klik Arduino Uno. Extension dan klik pada Arduino. Pertama sekali kita klik pada robot, letak Arduino program. Selepas itu kita klik pada control dan masukkan block forever. Selepas itu klik semula pada robot dan letakkan set digital pin. Tukarkan pin kepada nombor 4 dan output as high dan letak wait 1 second, kemudian duplicate. Letakkan pada bawahnya. Set output as low untuk senyapkan buzzer and then wait 1 second. Program telah siap. Okey. Jadi program ni, coding ini apabila telah siap, kita perlu uploadkan ke dalam mikro pengawal. Okey, sambungkan USB cable daripada laptop ke mikro pengawal dan kita uploadkan. Okey, jadi itu adalah arahan yang kita berikan sebenarnya kepada mikro pengawal kita. Jadi arahan-arahan itu akan dijalankan oleh output dan input. Sekiranya ada input lah. Input pun akan menjalankan arahan seperti yang telah dikodingkan dan output juga akan menjalankan arahan seperti yang telah dikodingkan. Okey, jadi output di situ di dalam coding yang dibuat itu adalah buzzer. Jadi buzzer akan membunyi mengikut arahan. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat bahagian yang akan dibentangkan oleh Sabarish. Okey, bahagian seterusnya. Okey, jadi saya jemput Sabarish untuk bentangkan bahagiannya. Hai, nama saya Sabarish. Saya dari Satu Fokus. Saya akan ajar coding motor kanan dan kiri. Okey, first untuk coding motor kanan dan motor kiri, kita kena tahu first berapa faktor yang anda nak kawal untuk putaran motor ini. Untuk sesuatu putaran motor ini, berapa faktor per nak kawal? Cuba fikir. Iaitu dua. Yang pertama, arah, direction. Nak putar arah jam atau arah lawan jam. Okey, kalau nak kawal pergerakan tersebut, arah jam
atau arah lawan jam, kita memerlukan prinsip output digital atau digital output. Contohnya, kalau low, dia akan bergerak arah jam. Kalau high, arah lawan jam. Okey, itu konsep lah. Kemudian, nombor 2 yang kita nak kawal adalah kelajuan. Speed. Lajuan motor itu berhenti, bergerak normal laju dan bergerak maksimum speed. Maka untuk memahami mudah kelajuan tersebut, untuk kawal kelajuan dalam sistem kelajuan iaitu PWM, Pulse Width Modulation, dan nilai PWM ini akan berubah antara 0 hingga 255. Contoh, kalau kita nak beri lajuan maksimum, letaklah nilai pin PWM 255. Kalau nak motor ini berhenti, letaklah nilai pin PWM 0. Maka sekarang saya nak tunjuk sambungan bahagian output. So kita kena lihat sini, kita ada satu motor kanan dan satu motor kiri. Setiap motor ada dua benda nak kawal, iaitu arah, direction, dan kelajuan, speed. Motor kanan satu arah dan satu kelajuan, dan motor kiri satu arah dan satu kelajuan. Maka kita ada 4 pin untuk terlibat, dan untuk arah kita akan guna pin digital IOP, tapi untuk kelajuan kita akan pakai pin PWM. Okey, so untuk motor kanan kita fokus dulu. Okey, motor kanan kita fokus dulu. Motor kanan akan digunakan pin 12 untuk kawal arah. Digital output akan hasilkan high atau low kawal arah. Pin PWM 10 untuk kawal kelajuan motor kanan. 0 hingga 255 untuk kawal kelajuan. Okey, so kita nak motor kanan bergerak arah jam, letaklah digital output low. Okey, so kawal kelajuan letaklah 100 hingga 255 untuk bergerak. Kalau nak motor bergerak arah lawan jam, letaklah digital output high. Okey, itu saya ajar. Sekarang saya nak ajar macam mana nak kawal kelajuan dalam coding M-Block. Okey, ini M-Block untuk PWM. PWM pin 10 dan output apa-apa nilai di antara 0 hingga 255 untuk kelajuan. Okey, buka M-Block. Pertama kita letak Arduino program. Kedua, kita letak forever untuk sentiasa putaran motor. Ketiga, letak set digital pin dan tukar nombor pin kepada 12. Dan tukar output as low untuk bergerak arah jam. Lepas tu, letak set PWM pin, tukar nombor pin kepada 10 dan tukar output as 255 untuk bergerak laju. Dah, so sekarang ambil USB kabel dan masuk dalam USB board. Dan satu lagi dalam laptop USB board. Seterusnya, klik upload to Arduino. Akhirnya, finish. Next, saya akan ajar coding motor kiri. Sama macam motor kanan. Dua faktor, arah dan kelajuan. Kalau nak bergerak arah jam, letak low. Nak bergerak arah lawan jam, letak high. Seterusnya, sambungan bahagian output. Fokus bahagian motor kiri. Nombor 13 untuk arah, output digital. Dan nombor 11 untuk kelajuan, pin PWM. Okey, yang ini kita letak output digital high untuk berputar mengikut arah lawan jam, dan PWM apa-apa nilai di antara 1 hingga 255 untuk kelajuan. Seterusnya,
output digital low untuk berputar mengikut arah jam. Okey, kita buat coding dalam M block. Tukar nombor pin, output as high dan 255. Okey, setelah upload to Arduino. Akhirnya finish. Terima kasih. Okey, yang saya present ini adalah demo untuk robot menari. Yang pertama, masukkan bateri lithium pada robot untuk robot itu berfungsi. Apabila sudah masukkan bateri lithium pada robot, robot itu akan berfungsi seperti berikut. Robot itu bergerak mengikut data yang saya upload pada robot. Dia akan bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Saya cikgu. Okey, Tiba. Teruskan Tiba. Yang terakhir kan? Ya Okey, cikgu. teruskan Tiba. Apa cikgu? Teruskan untuk perbincangan yang terakhir tentang robot sumo. Okey cikgu. Saya nak terangkan tentang robot sumo. Kamu boleh tanya apa tu robot perbezaan antara robot sumo dan robot yang asas. Ini adalah perbezaan pandangan robot sumo dan juga robot asas. Ini adalah pandangan robot asas dan ini juga pandangan sumo board. Pandangan sumo board ataupun kereta sumo board yang kita buat adalah kita menambahkan IR sensor dan juga ultrasonic sensor. Mari kita tengok cara untuk memasang. Okey, inilah perbezaan pandangan robot asas dan juga robot sumo board. Ini adalah pandangan asas dan juga ini adalah pandangan sumo board. Kita tambahkan IR sensor dan juga ultrasonic sensor dalam sumo board untuk berlawan. Cara untuk memasangkannya adalah saya terangkan tentang cara pemasangan wayar dengan betul. Cara pemasangan wayar dengan betul adalah kamu ambil IR sensor dan juga wayar pelumpat 3 pin wanita kepada wanita. Okay, dalam ini ada wayar kuning kita masukkan dalam pin BBC dan juga kita masukkan wayar hijau dalam GND dan juga dalam DO kita tidak sambung apa-apa wayar dan juga kita sambungkan wayar yang ketiga iaitu biru dalam analog. Cara untuk memasangkan wayar ini dalam board Arduino Uno adalah di sini kamu boleh nampak ada dalam corner ini ada pin yang berwarna putih, merah dan juga hitam. Dalam putih itu adalah pin analog dan juga yang merah itu adalah pin positif 5 watt dan juga yang pin yang hitam tu adalah GND. Kita masukkan wayar yang biru iaitu kita masukkan di sini dalam analog, kita masukkan dalam analog kosong dan juga kita masukkan pin kuning dalam positif 5 volt dan kita masukkan wayar hijau dalam GND. Kita buatkan cara ini kepada lagi satu IR sensor dengan cara yang sama. Selepas ni saya nak ajar cara untuk pemasangan ultrasonic sensor. Okay, dalam kita ambil 4 pin wayar pelumpat dan kita masukkan wayar warna kuning dalam GND, wayar warna oranye dalam echo
Dan kita masukkan wayar warna merah dalam trig dan juga wayar warna coklat dalam BBC. Dalam papan serasi Arduino, kita masukkan wayar pelumpat kuning dalam G dan kita masukkan wayar pelumpat oranye dalam T dan kita masukkan wayar pelumpat warna merah dalam A dan juga masukkan wayar pelumpat warna coklat dalam pin positif. Kamu nampak tak yang wayar warna kuning ini dimasukkan dalam D dan oranye itu dalam T dan juga A dan juga positif yang seterusnya. Okay, ini adalah cara untuk memasangkan switch tekan. Kita masukkan dalam negatif tu, simbol negatif iaitu GND, masukkan warna oranye, masukkan warna merah dalam tengah-tengah dan juga kita masukkan warna coklat dalam signal S. Dalam papan serasi Arduino, kita masukkan warna coklat pada pin S dan kita masukkan pelumpat wayar warna merah dalam pin positif. Yang ketiga, kita masukkan wayar warna oranye dalam pin G, macam ditunjukkan dalam rajah ini. Okay, sekarang kita nak tengok cara untuk ini adalah perbezaan pandangan. Okay, saya nak ajar kamu cara untuk mengawal IR sensor. IR sensor ini boleh dibaca dengan signal digital ataupun analog. Okay, dan juga kita akan paparkan nilai bacaan di serial monitor untuk pencarkan pengesan inference IR sensor di atas permukaan putih dan juga hitam. Inilah cara IR sensor berfungsi dan inilah algoritmanya. Kita tetapkan nilai bacaan setiap pengesan inference sama dengan nilai kosong dan kita akan bacakan nilai daripada pengesan inference iaitu IR sensor dan kita akan paparkan nilai tersebut di serial monitor. Inilah gambar raja blok. Bahagian input adalah pengesan inference iaitu IR sensor dan prosesor adalah pengawal mikropengawal iaitu papan serasi Arduino Uno dan bahagian output adalah serial monitor. Di dalam ini kita akan gunakan blok input analog untuk gunakan analog sebab kita masukkan wayar IR sensor dalam pin analog dan kita ambil je read analog pin A0 dan ini adalah pengatur caraannya. Okay, saya dah siapkan coding ini sebelum ini. Okay, sekarang kita akan tengok ada tak ianya berfungsi dengan lancar. Apa yang saya buat dengan coding adalah saya letakkan Arduino program dan saya letakkan block forever untuk ianya ulang selama-lama dan saya letakkan serial write text, read analog pin 0 dan juga read analog pin 1. Kita setkan untuk tunggu 5 saat dan akan ulang sekali lagi. Okay, apa yang kita akan buat adalah kita akan masukkan wayar dalam kereta dan kita akan connectkan serial port dan kita akan uploadkan dalam Arduino.
Okay, nampak tak? Cikgu nampak kan video yang saya tunjuk? Okay, ini adalah robot yang saya dah pasang dan juga upload. Okay, dulu saya dah pasangkan wire dalam ini dan juga laptop saya. Inilah codingnya. Okay, apa yang kita perlu tengok adalah kita klik je, kita tukarkan di dalam send encode mode ni kepada binary mode kepada charge mode dan juga binary mode yang ini untuk charge mode, dan kita klikkan connect dan klik serial port COM3. Okay, apa yang kita akan buat adalah kita letakkan kereta ini dalam permukaan hitam. Okay, saya letakkan IR sensor ini dalam permukaan hitam. Kamu boleh tengok dalam serial monitor ini ditunjukkan 41 dan 138. Ini menunjukkan IR sensor itu berada di atas permukaan hitam. Kalau IR sensor itu mengesan permukaan hitam, ia akan tunjukkan sebagai lebih daripada 100. Kalau ini kurang daripada 100, ia bermakna ia adalah ada dalam permukaan putih. Inilah bacaan selepas IR sensor itu ada dalam permukaan putih. Okay, sekarang kita akan tengok cara untuk menguji ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor adalah gelombang ultrasonik akan dipancarkan menggunakan echo dan dipantulkan semula pada trigger. Okay, ini adalah cara berfungsi ultrasonic sensor. Dalam transmission, ia akan mengeluarkan wave dan ia akan hentam pada objek dan ia akan reflect dan dapat kepada receiver. Ianya akan tunjukkan berapakah jauhnya daripada ultrasonic sensor dan juga objek. Ini adalah algoritmanya. Kita akan bacakan nilai daripada pengesan ultrasonic dan kita akan paparkan nilai tersebut di serial monitor. Ini adalah gambar raja blok. Bahagian input adalah pengesan ultrasonic dan pemprosesor adalah papan mikropengawal dan juga output adalah papan di serial monitor. Okay, blok untuk bacaan pengesan ultrasonic adalah read ultrasonic sensor, trig pin 8 dan echo pin 7. Mengatur caraannya adalah macam ni: Arduino program forever, serial write text, read ultrasonic sensor, trig pin 8, echo pin 7. Okay, ini adalah coding untuk ultrasonic sensor, Arduino program dan selepas tu forever untuk mengulang saja dan juga serial write text, read analog, read ultrasonic sensor, trig pin 8 dan echo pin 7. Apa yang kita perlu buat adalah kita pasangkan wayarnya
dan kita connect serial port COM3 dan kita uploadkan dalam Arduino Uno. Okay, upload ni dah finish. Dan apa yang kita perlu buat untuk tengok ultrasonic ini adalah kita tukarkan ni menjadi charge mode. Dan kita klik connect dan serial port. Dan kamu boleh tengok itu tunjukkan jarannya. Apa yang kita buat adalah kita letakkan satu objek dekat dia. Jadi ini tunjukkan 6 cm. Kalau kita jauhkan objek dia, dia akan tunjukkan jauhnya jauh. Jadi kita boleh katakan pengesan ultrasonik ini bekerja macam ini ataupun berfungsi macam ini. Kamu boleh tanya apakah kegunaan ultrasonic sensor dan IR sensor dalam perlawanan robot sumo? Ini adalah suatu pertandingan yang menggunakan ultrasonic sensor. Penggunaan ultrasonic sensor dalam perlawanan robot sumo adalah ianya kamu akan nampak yang robot tu akan melanggar objeknya yang ada kurang daripada 20 cm yang saya memberi bacaannya. Dan kenapanya ialah ultrasonic sensor tu mengesan objek yang kurang daripada 20 cm dan ia akan langgarkan objek itu dengan kelajuan yang penuh. Dan ini adalah kegunaan IR sensor dalam pertandingan sumo robot. Kamu boleh nampak robot ini keluar daripada gelanggang iaitu dalam permukaan hitam dan pergi ke permukaan putih dan ia tu patah balik dan datang kepada permukaan hitam dan mencari robot. Inilah kegunaan IR sensor iaitu akan memastikan robot itu mengada dalam permukaan hitam ataupun permukaan gelanggang. Ini adalah robot yang sekolah kita ini pernah pergi sebelum ini. Ini adalah perlawanannya. Ini adalah bukannya sangat kuat tapi ianya adalah perlawanan yang kita pernah pergi. Dan juga dalam international ataupun yang dalam pertandingan yang besar-besar mereka akan gunakan bodinya untuk ianya menang.
Ini adalah satu pertandingan yang sumo robot. Dalam pertandingan macam ini, mereka akan gunakan keretanya dengan sangat laju untuk menangnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tiwa. Okey, atas persembahan yang amat menarik sekali. Okey, dan Tiwa telah tunjukkan macam mana kemenangan sekolah kita yang mengalahkan beberapa buah sekolah menggunakan robot sumo. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Okey, semoga sekolah kita akan mendapatkan kemenangan semula seperti yang telah dibuat pada tahun 2019. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.